coach wanita sahaja. Inilah dia sebenarnya coach wanita ataupun kemudahan yang disediakan di beberapa laluan train MRT laluan Kajang ni. Saya berada di sini. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton Malaysia hari ini. Pastinya baru-baru ini video yang viral membawakan isu yang berkaitan dengan sama ada patuh atau tidak berkaitan dengan kemudahan coach wanita yang disediakan. Ada juga yang berpendapat ini merupakan diskriminasi jantina, kenapa tidak ada untuk lelaki. Ada juga yang mengatakan pihak lelaki ataupun penumpang lelaki duduk di kawasan ini tetapi penumpang wanita pula berdiri. Jadi bagaimana sebenarnya projek perintis yang dilancarkan pada 18 September 2023 ini memberi kemudahan sebenar-benarnya kepada penumpang wanita yang dikatakan hanyalah untuk selesa dan selamat bagi penumpang wanita. Jadi teruskan bersama dengan kami untuk perkongsian ini. Kita akan bawakan satu persatu dan kita juga akan bersama dengan pihak prasarana untuk mengetahui sebenarnya apakah pematuhan yang terbaik untuk kemudahan yang disediakan untuk coach wanita. Sebelum tu bersama dengan rakan tugas Hanif Miswan dan juga Fariha On di studio. Baik, terima kasih Anip Izzati memperjuangkan hak wanita pagi-pagi ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Yang baru menonton Malaysia hari ini, sila menonton kami sehingga jam 10.30 pagi nanti. Betul, sebab ada banyak perkongsian yang kami nak bawakan kepada anda, pelbagai isu yang akan dikongsikan juga. Anim berada di lapangan bersama kami berdua di studio dan kita nak bercakap berkenaan dengan Sukan Asia terlebih dahulu. Ini perkembangan. Awak terus pergi sukan, Sukan. Okay, nanti baru kita perjuangkanlah. Baik. Satu-satulah. Okey, ini kita perjuangkan dulu. Kesamarataan. Maruah negara di Sukan Asia. Sekarang ini kita nak kongsikan berkenaan dengan Sukan Asia yang sedang berlangsung pada ketika ini menghampiri ke penghujungnya. Malaysia masih lagi sedang mencari sasaran 27 pingat secara keseluruhan. Tak kisahlah pingat emas, perak atau bronze, tapi sekarang kita baru ada 24 pingat. 23. 23. Ada lagi 4 lagi. Betul, yang perlu dikejarlah. Sebab hari terakhir 8 Oktober kan? Betul. Okey, apapun kita melihat banyak sekali perkembangan yang baik dan hebat juga kita punya atlet-atlet negara ni. Ini pastinya kita perlukan berikan sokongan kepada mereka walaupun kita jauh, tetapi di sini perlulah beri sokongan. Kalau netizen tu bagi kata-kata semangat, bila kalah bagi kata-kata semangat, jangan kecam Okey, ini dapat disaksikan semalam juga. Saya suka untuk melihat bagaimana Lizzie Jala kita sebutkan apabila menundukkan atlet ataupun pemain badminton dunia. Thailand juara dunia yang baru saja dinobatkan dan berjaya melangkah ke peringkat suku akhir seterusnya untuk berdepan dengan cabaran pemain dari India pula HS Pranoy. Sebab selain daripada Zija, Ziyong juga akan melangkah ke peringkat suku akhir. Juga bergu lelaki dan juga kita ada 2 pingat yang confirm akan dapatlah, sama ada emas ataupun perak saja, iaitu dalam sukan squash lah, sebab ada persorangan wanita dan juga bergu campuran berjaya menaikkan diri ke final. Maksudnya ada prospek yang banyak. Betul. Cumanya dari mana nak datang pingat tu, kita harapkan warnanya yang menceriakan lah. Ceria lah. Sekarang ni ceria 3 kan? Ada 3. Kita harap ada tambah lagi. Betul. Yang warna kuning, yang kuning-kuning keemasan tu. Kan. Okey, itu dia Sukan Asia. Dan kalau kita lihat bagaimana perkembangan cuaca dan juga sekarang ni kita tumpukan kepada jerebu. Keadaan jerebu sekarang IPU yang tidak sihat katanya. Di 3 negeri iaitu Johor ditangkap, Melaka ada beberapa kawasan dan juga Negeri Sembilan. Ini IPU mencatatkan tidak sihat. Ya, betul. Dan ini antara kawasan-kawasannya yang kami paparkan kepada anda. Anda boleh ke laman Sesawang APIMS ni untuk mendapatkan indeks bacaan pencemaran udara di kawasan masing-masing untuk kita tahulah antara aktiviti yang boleh kita lakukan, elakkan sedikit masa yang lebih untuk berada di luar dan lebih penting juga untuk kita sentiasa banyak minum air dan amalkan gaya hidup yang sihat jugalah. Ini untuk pemahaman bersama sebab jangan paniklah kan. Jangan panik. Sekarang baru berada pada keadaan yang tidak sihat di beberapa kawasan sahaja, tidaklah begitu darurat seperti yang digembar-gemburkan sebelum ini. Tapi sebenarnya boleh langkah awal kita buat pemakaian topeng lah kan sekarang ini. Okey, kenapa kita hantar Anim ke sana? Okey, kenapa? Anim wanita? Anim wanita betul dan kita pastinya antara kemudahan yang ada di MRT tu kita lihat ada coach pink kan. Merah jambu. Maknanya satu tempat zon yang dihaskan untuk wanita kalau naik pengangkutan awam. Terutamanya MRT sebagainya kan. Dan kita sebenarnya ada kaitkan juga dengan topik kita hari ini, gangguan seksual. Betul. Kadang-kadang kita tahu kes gangguan seksual ni banyak terjadi dekat pengangkutan awam. Betul. Dan ianya mungkin antara langkah lah untuk kita mengasingkan dengan penggunaan coach wanita ini. Tetapi ada juga yang mungkin ingkar dan juga tak tahu tak cakna. Tapi kita nak saksikan terlebih dahulu bingkisan disediakan laporan penggunaan coach wanita. Bermula 18 September lalu,
Fasa permulaan coach khas transit aliran masa MRT untuk wanita membabitkan laluan Kajang telah diperkenalkan. Inisiatif ini dilakukan bagi mencegah risiko gangguan seksual bagi penumpang wanita setiap kali berada dalam kos yang sesak. Ini berikutan peningkatan kes gangguan seksual yang berlaku di dalam pengangkutan awam ini. Pengenalan coach wanita ini mengundang pelbagai reaksi orang awam, terutama sekali bagi kaum lelaki. Baru-baru ini juga tular satu video seorang lelaki menghalau penumpang lelaki lain yang berada di coach wanita. Malah keprihatinan lelaki tersebut telah mendapat perhatian daripada warganet. Persoalannya, sejauh manakah inisiatif ini mampu membantu kaum wanita dan memastikan perjalanan mereka lebih selamat dan selesa? Selamat tak? Itu nanti kita akan bincangkan kan. Dan kita nak tahu bagaimana Anim di sana. Masih ada lagi ke yang ingkar? Kalau nampak kamera mestilah semuanya tak ingkar. Kalau tak ada kamera, ada yang macam selit-selit, sorok-sorok kan. Tapi kita nak dapatkan gambaran lebih jelas lah bersama dengan Anik Mizati di sana. Silakan. Seawal jam 9 pagi tadi, kami berada di sini bersama dengan kru Malaysia hari ini dan juga pihak Rapid sendiri dan melihat kepada keadaan pematuhan. Setakat ini apa yang saya boleh kongsikan adalah memang ada polis bantuan yang berada di sini untuk meninjau sama ada tak individu ataupun penumpang yang menyalahgunakan coach wanita yang disediakan ini. Jadi nampaknya train kita pun hampir sampai, kita akan terus saja masuk dan saya berada di betul-betul laluan coach wanita antara laluan yang ada di sini. Nampaknya pematuhan setakat ini dapat kita katakan berada pada tahap maksima. Begitu juga dengan mereka yang berada di kawasan ini, tidak ada langsung penumpang lelaki yang beratur. Dan kalau ada sebentar tadi, pihak polis bantuan akan mengasingkan mereka ke bahagian belakang. Jadi kita akan bersama dengan salah seorang pihak Ketua Jabatan Operasi MRT Laluan Kajang, Puan Sofia Hussein yang akan bersama dengan kita seketika nanti. Tapi namun begitu, kita nak tunjukkan kepada anda, inilah dia laluan yang seringkali mungkin terjadinya sedikit kesibukan di waktu-waktu peak time ataupun waktu yang agak sibuk di sini. Jadi bersama dengan saya sekarang ini Ketua Jabatan Operasi MRT Laluan Kajang, Puan Sofia Hussein. Puan Sofia ini juga merupakan yang boleh dikatakan orang kuat dalam projek rintis yang dihasilkan ini, iaitu penghasilan kemudahan coach wanita. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey Puan, terima kasih bersama dengan kami. Sedikit perlu berjaga-jaga di sini ya. Okey, kita nak kongsikan juga berkaitan dengan projek rintis yang dilancarkan pada 18 September 2023 ini. Jadi bagaimana setakat ini reaksi selepas dilancarkan? Okey, sebenarnya coach wanita ini telah dilancarkan di Laluan Kajang sejak 18 September yang lepas. Ia adalah sebenarnya inisiatif jangka masa panjang oleh pihak Rapid Rail bagi membantu memudahkan perjalanan yang lebih selesa dan selamat kepada semua penumpang kami. Saya terangkan kami menerima pelbagai reaksi daripada penumpang-penumpang kami. Ada yang positif, ada yang negatif, tetapi kami sentiasa akan memperbaiki kemudahan coach wanita ini dari semasa ke semasa untuk memastikan inisiatif ini lancar. Okey. Dan melihat kepada reaksi yang dikatakan sebentar tadi, ini kawasan coach wanita je kan, pemantauan dilakukan oleh pihak Puan sendiri. Jadi melihat kepada pematuhan tindakan ataupun kemudahan coach wanita ini, bagaimana reaksi daripada penumpang sendiri? Okey, jika berlaku sebarang tidak kepatuhan kepada arahan yang diberikan, petugas-petugas Rapid Rail akan menegur penumpang tersebut secara berhemah bagi mereka mematuhi arahan. Dan kami juga nasihatkan penumpang wanita untuk memenuhi coach wanita terlebih dahulu sebelum pergi ke coach lain.
Itu yang sebenarnya mungkin masih lagi ada kelompongan kan fahaman tentang bagaimana kemudahan coach wanita ini disediakan oleh para penumpang wanita itu sendiri. Ada juga yang mengatakan, Puan, ini ibaratnya macam diskriminasi jantina. Ini rata-rata yang beri komen mungkin sembarangan yang berkata lah. Tapi kita perlu juga perhalusi. Katanya kenapa ada wanita sahaja yang disediakan kemudahan seperti ini? Okey, untuk pengetahuan semua, berdasarkan data komposisi penumpang kami, sebanyak 53% daripadanya adalah wanita. Dan sebenarnya projek coach wanita ini adalah satu perkara yang tidak asing lagi. Di luar negara, telah ada beberapa bandaraya besar telah melaksanakan inisiatif yang sama. Seperti di Delhi, di Dubai, di Mexico City. Okey, jadi kami berharap inisiatif ini akan membuka mata kepada semua penumpang kami supaya memberikan kerjasama yang baik bagi memenuhi kehendak operasi, iaitu memberi perkhidmatan yang lebih selesa dan selamat kepada semua penumpang kami. Okey, selain daripada itu, kita melihat kepada kawasan ini kan, apakah tindakan yang mungkin boleh berlaku? Macam baru-baru ni video tular berkaitan dengan ada penumpang lelaki yang duduk di coach wanita ini. Jadi kalau selepas projek rintis dah pun dilaksanakan, peraturan-peraturan pun dah ada, apakah tindakan yang boleh dikenakan kepada penumpang yang mengingkari peraturan kemudahan coach wanita? Petugas kami akan berada untuk memantau dan membuat rondaan yang kerap, dan mereka akan membuat teguran berhemah kepada penumpang lelaki, seperti yang saya katakan tadilah. Dan pihak kami juga sentiasa menambah baik kempen-kempen kesedaran dan juga pengumuman berkala yang kami sediakan di dalam train dan stesen juga bagi memberi kesedaran kepada semua penumpang. Reaksi daripada penumpang katanya sebentar tadi kan ada yang berbual juga, perlu tambah stiker, perlu tambah sign, tanda-tanda yang buat lebih faham lagi kepada penumpang untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan kemudahan coach wanita. Jadi apakah reaksi daripada pihak Puan sendiri? Ya, kami memang mengambil berat semua komen-komen tersebut, dan memang kami akan memperbaiki kemudahan coach wanita ini dari semasa ke semasa. Baik, terima kasih Puan Sofia bersama dengan kita. Inilah dia keadaan pada ketika ini. Kita dapat lihat ada juga polis bantuan yang menjaga pematuhan kemudahan coach wanita. Tapi kita nak bersama dengan penumpang seketika nanti. Tapi sebelum tu, terus sahaja bersama dengan Hanif Miswan dan Fariha On yang berada di studio. Silakan. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini, dan tadi Anim dah membawakan berkenaan dengan realiti yang berlaku dalam coach wanita sahaja, dan ialah pada hari ini digambarkan dengan sangat baik, tapi banyak juga laporan-laporan yang mengatakan bahawa berlaku sebaliknya, ada gangguan selain daripada dicerobohi kawasan tersebut, gangguan seksual juga berlaku dalam pengangkutan awam yang statistiknya membimbangkan jugalah. Betul. Kalau kita lihat sebenarnya difahamkan dalam artikel sebelum ni, katanya kalau gangguan seksual secara seluruh di negara kita tahun 2022, dia kata dia mencatatkan 2020 dia kata 378 kes. Okey. Nak tunjukkan kes gangguan seksual ni meningkat tahun ke tahun. 2021 Oktober berapa? 507. Wow. Hampir 2 kali. Itu antara kita, walaupun kita dapat tahu bahawa kenapa meningkat tahun demi tahun kan. Bila ada pengangkutan awam, lagilah orang awam dalam tu kita tak tahu apa yang berlaku. Jadi kita fokuskan kepada gangguan seksual dalam pengangkutan awam. Kita nak terus bersama tetamu kita hari ini, Dr. Wanita. Astaghfirullahalazim. Dr. Wan Arnidawati, Wan Abdullah Pensyarah Kanan Jabatan Pembangunan Manusia dan Pengajian Keluarga, Fakulti Ekologi Manusia UPM. Selamat pagi. Selamat pagi, Doktor. Terima kasih Doktor datang bersama kami. Minta maaf tadi tersasul. Doktor Wan lah, Doktor Wan. Okey, boleh je. Doktor, mungkin kita bercakap berkenaan gangguan seksual ini, ianya boleh berlaku, tapi fokusnya dalam pengangkutan awam. Yang pertamanya, kenapa ianya menjadi tempat dan juga antara sebab utamalah pengangkutan awam itu, gangguan seksual, seakan sinonim pula, Doktor? Okey, terima kasih Hanif, Fariha. Okey, bila kita sebut tentang gangguan seksual ni, ialah satu yang orang kata agak terpencil, remeh-temeh, tapi Fariha dah tunjukkan statistik tadi. Walaupun kita katalah 500 je kan, tapi ia adalah satu yang sangat
kritikal bagi kita lah. Selalu kita sebut juga gangguan seksual di tempat kerja. Kan? Selalu kita, saya pun biasa bercakap tentang itulah. Gangguan seksual di tempat kerja, tapi sekarang ni di pengangkutan awam pun sama berlaku. Betul. Jadi sekarang kita nak commute daripada rumah ke tempat kerja tu, selalunya tadi pun prasarana ada sebut dalam 50 ke 60% wanita yang menaikilah kenderaan pengangkutan awam ni. Jadi sebenarnya kalau kita tengoklah gangguan seksual itu sendiri, ya, definisinya sebarang perlakuan yang berunsurkan seksual lah. Okey, yang mana dia memberi kurang senang, ketidaksenangan, rasa ancaman, rasa ugutan kepada seorang individu lah, tak kira wanita dengan lelaki sebenarnya. Jadi dan suasana sebenarnya dalam pengangkutan awam tu kan, bila peak hours tu memang sangat tersepit kan. Saya pagi tadi pun naik MRT. Jadi saya dah merasailah macam mana suasana bila peak hours tu. Memang kita kena pandai-pandai cari tempat ruang lah. Dan saya ucapkan tahniah lah pada prasarana mengambil inisiatif untuk memperkenalkan coach wanita tu. Kan? Jadi cuma coach wanita tu dia duduk hujung. Kadang-kadang kita dah nak rush tu tak sempat nak pergi ke coach wanita. Jadi akan ada jugalah wanita yang berada di coach yang ramai campur tu campur tu. Jadi bila kita sebut gangguan seksual ni, selalunya kalau dia ada beberapa bentuk lah gangguan kan. Selalu dia ada lisan dan bukan lisan lah. Jadi bila kita sebut gangguan seksual di tempat kerja ni, sebab dia ada hubungan kan, perkara yang berulang-ulang yang berlaku. Tapi bila dalam pengangkutan awam, selalunya dia berlaku secara instan kan. Jadi pelaku tu pun dia mengalami rasa nak mengganggu tu secara instan. Time tu lah dia rasa. Jadi dia berbeza dengan gangguan seksual tempat kerja. Jadi apa yang kita boleh tekankan dekat sini adalah individu lah, sebagai kita sebagai wanita. Macam mana kita nak menjaga diri kita lah bila dalam pengangkutan awam ni. Tapi kebiasaannya kalau gangguan seksual ni, kalau kita antarabangsa kan, kita takut. Kita takut nak bagi tahu orang. Apatah lagi kalau kita ada geng, kita naik pengetahuan awam ada 2 orang. Okey, kita macam kita boleh bandingkan. Tapi kalau kita seorang tu, perasaan takut tu untuk tampil tu, bagaimana kita nak melakukan sesuatu kan bila adanya macam doktor kata instant. Selalunya bila kadang-kadang wanita ni pun dia tak perasan, ni gangguan seksual ke tak ni. Nanti kan tergeser sikit, back sikit pun dah tu kan. Macam tapi kita kena sensitif. Sensitif. Jadi macam mana kalau kita tengok bila kita naik kenderaan awam ni, pengangkutan awam, train ataupun bas, kita tengok orang sekeliling tu. Sebab bila pengganggu ni kita tak nampak, dia tak ada tepek dekat muka dia, pemangsa, pelaku tu kan. Jadi memang tak boleh nak nampak gaya tu, kecuali orang yang boleh nampak lah kan. Boleh tu level tinggi lah kan. Boleh nampak tingkah laku yang akan dia buat lah. Jadi bila sebab kalau kita kata pengangkutan awam ni bukan sekadar yang ramai tu Fariha. Kalau kita naik e-hailing, memang seorang lah boleh juga berlaku. Sama ada kita sebagai penumpang kan. Jadi kita seorang, macam mana tindakan kita lah. Jadi macam bila kita macam Fariha kata, kalau ramai-ramai kita agak berani kan. Ada setengahnya juga mangsa ni dia malu, dia rasa segan. Lepas tu dia kata takut nanti orang kata dia perasan je, dia overreact kan. Tapi ada juga yang memang bila dia berlaku kepada diri dia rasa macam takut, tak tahu nak buat apa kan. Tapi itulah kita kata bila dah ramai dalam pengangkutan awam ni, orang sekeliling tu, kita sebagai orang sekeliling pun kena prihatin. Kena selalu tengok kalau kita nampak sesuatu yang tak betul. Kita nampak ada seseorang tu macam nak
tak boleh nak react, kita cuba bantu. Itu peranan kita jugalah. Kita cakna dengan sekeliling lah. Okey, kita nak raikan dulu komen-komen dan juga perkongsian yang dibawakan di Facebook kami, Malaysia TV3. Ada satu komen ni yang kami nak sharekan dengan anda. Ini perinciannya. Iaitu dari Izi Yaakob. Saya sangat setuju dengan adanya coach wanita sebab lebih selamat. Antara tahun 2006-2008, saya banyak gunakan KTM, LRT dan juga Starline lah, serta bas rapid untuk ke Kuala Lumpur dari Subang Jaya. Sebelum adanya coach wanita, saya selalu kena gangguan seksual. Ada yang buka zip seluar, ada yang sengaja nak duduk sebelah dengan niat sebaliknya, ada yang sengaja tunjuk dia tengok video lucah sambil on sound phone. Kuat juga bila kami tiba di stesen-stesen yang dah tak ramai orang. Tapi lepas wujudnya coach wanita itu, ramai juga lelaki yang masih degil duduk di coach wanita. Madiah pun cakap coach wanita sangat-sangat membantu, lagi-lagi yang bergerak solo. Betul lah macam baru awak cakap tadi lah. Cuma saya nak panjangkan sedikit perbincangan kita ni. Lelaki pun kerap diganggu juga dengan gangguan seksual ni, tapi mungkin lelaki sama lelaki ke. Ada juga. Saya pernah diganggu ketika saya remaja. Ketika remaja lah. Muda remaja lagi. Bersorangan pada kita, diganggu oleh lelaki di sebelah dengan perlakuan pegang-pegang saya lagi lah. Awak lari? Takut. Tak boleh. Takut. Maksudnya ianya boleh berlaku kepada sesiapa sajalah, doktor ya. Dan melihat kepada pelaku ni terlebih dahulu. Macam mana kita nak yalah, kita kena ada insting jugalah, elakkan, jauhkan diri daripada orang macam ni. Macam mana kita nak tengok, oh ini mungkin ada potensi ataupun tidak. Macam mana doktor ya gambarannya? Yalah, kalau kita ada pilihan lah. Bila kita masuk coach tu, ada tempat yang kosong yang sesuai untuk kita duduk, bukan duduk di bersebelahan. Kita dah cuba mengelak, cari ruang yang sesuai. Kan diri kita sendiri pun kena ada rasa macam nak menjaga diri kita lah. Kan memang betul tadi Hanif kata, memang lelaki pun ada sama. Dan sekarang dunia kita ni ramai kan. Dekat Malaysia sendiri pun kita ada pekerja asing kan, orang asing. Jadi macam-macam. Betul. Sebab pelaku ni sebenarnya kita boleh kata dia parafilia lah. Parafilia ni yang berkait disorder berkait dengan seksual lah. Tapi ada juga mereka yang mengalami masalah dari segi kesejahteraan hidup, dari segi hubungan dengan family, dengan tu jadi dia berserabut tu, ada kadang-kadang membuatkan dia rasa macam nak ganggu orang lain kan, kita tak tahu yang itulah. Jadi saya selalu labelkan orang pengganggu ni adalah orang yang bermasalah. Dia sakit sebenarnya. Sebab itulah kalau kita tengok kes-kes, kenapa terlepas lepas tu kan, lepaslah daripada hukuman sebab ada history kurang waras tu. Sebab kalau orang waras ni takkan buat kan, Hanif pun sendiri kan. Tak adalah nak pergi sentuh peha sebelah kan. Tiba-tiba kan. Tak ada tiba-tiba. Jadi kadang-kadang pun kita pun takut juga Fariha nak terus judge tu kan partner dia pula. Kan pasangan dia ke kita tak tahu kan. Jadi kena tengok. Tiba-tiba je kan macam kau ni kenapa kan. First thing kita sebagai individu kena peka dengan diri kita sendiri, keselamatan diri kita. Cuba cari tempat yang sesuai. Katakan naik e-hailing tadi kan, macam kita naik seorang-seorang tengah malam pula. Jadi cuba bagi tahu seseorang, family ke ni nak naik. Tapi kadang-kadang bila Grab tu dia dah ada dalam sistem. Kan kita rasa agak selamat lah. Kita dah tahu semua, tapi kadang-kadang selamat pun bila dah berlaku tu baru nak tu tak guna juga kan Fariha. So, apa cara terbaik kita kalau terutama yang bergerak solo lah kan. Kalau yang bergerak solo ni saya nasihatkan, kalau yang naik hailing, bagi tahu kalau boleh kita sekarang dah ada aplikasi banyak kan. Maklumkan dekat keluarga, kawan-kawan ke, ataupun kita boleh onkan yang navigation yang dekat mana kita tu kan, live location tu. Live location. Jadi kalau yang di pengangkutan awam lah yang ramai macam ni, untuk kita bergerak solo, jadi kita kena alat keselamatan tu kena ada jugalah. Penting. Ya, itu sebagai pendinding diri kita kan. Selain pandai silat ke apa semua kan. Jadi cuba cari tempat yang kita rasa selamat. Okey, jangan kita pula yang sengaja pergi tu kan. Kadang-kadang lelaki pula dia tak selesa. Bila perempuan tiba-tiba duduk sebelah dia, walaupun dia perempuan tu bukan berniat nak mengganggu. Jadi
saya rasa macam coach wanita tu memang saya setuju tadi sangat membantu. Bukan sekadar untuk penumpang wanita, tapi penumpang lelaki pun dia rasa tak adalah orang nak kata dia ni betul. Tiba-tiba nak ambil kesempatan. Nak ambil kesempatan. Jadi dia pun selesa. Itu yang tadi wakil prasarana kata kita nak menyediakan perkhidmatan yang selesa kan. Jadi penumpang rasa selesa dia akan naik lagi lah. Betul. Kan? Maknanya berbalik kepada diri sendiri terlebih dahulu, individu terlebih dahulu, kita scan dululah kalau ada pilihan, cari tempat yang selamat. Kalau tak ada tu kita scan, kita pastikan persediaan kita pun baik juga lah ya. Betul. Baik. Terima kasih doktor di atas penjelasan itu. Diharapnya kita dapatlah juga sedikit maknanya preparation atau persediaan. Kadang-kadang kita takut juga, alamak habis orang takutnya. Kita banyak overthinking kadang-kadang. Tapi kena tahu overthinking kadang-kadang bagus. Cuba kena filter sikit. Janganlah macam semua orang kita anggap pemangsa kan. Tidak jugalah, kita sendiri pun kena sama-sama juga. Okey, terima kasih Dr. Wan Arnidawati Wan Abdullah, Pencerakanan Jabatan Pembangunan Manusia dan Pengajian Keluarga, Fakulti Ekologi Manusia UPM sama dengan kita pada pagi ini. Okey, kita nak seterusnya ke Karnival Udara Antarabangsa Melaka kabarnya. Pastinya meriah, kita saksikan dululah. Sebab kita dah ada satu laporan, kita ajak semua tengok PMHI. Saksikan. Kalau anda tengok suasana di belakang saya ini, kemungkinan anda terfikir 5 Langkawi. Tetapi sebenarnya saya berada di Karnival Udara Antarabangsa Melaka 2023 yang berlangsung di Lapangan Terbang Antarabangsa Melaka. Karnival ini bermula dari 29 September sehingga 1 Oktober 2023. Saya dimaklumkan ini kali ke-8 diadakan dan dianggap sebagai mini pameran udara dan maritim antarabangsa Langkawi 5. Mana tidaknya, karnival ini antara yang berprestij anjuran kerajaan negeri dalam usaha mempromosikan Tahun Melawat Melaka 2024. Secara tidak langsung untuk membangunkan sukan udara, kerjaya udara dan pelancongan udara khususnya dalam generasi muda kini. Wah, 1, 2, 3, 4. Ush, memang tak terkira lah. Tapi saya difahamkan sebanyak 41 pesawat pelbagai saiz. 7 milik badan beruniform, 27 pesawat kecil dari kelab penerbangan, 6 paramotor serta 1 microlight sertai acara kali ini. Kejap. Dah banyak-banyak pesawat ni, bolehkah kita naik? Sebenarnya memang boleh. Anda berpeluang merasai menaiki pesawat Helibel 407GX mengelilingi ruang angkasa Melaka selama kira-kira 10 minit. Assalamualaikum. Nama siapa dan asal di mana? Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Farid, asal dari Melaka, Semabuk. Just datang sini jalan-jalan bawa anak dan tengok dia punya pameran. Saya ni peminat dari segi dalam bidang ketenteraan lah, dari segi Air Force lah. And saya ada bawa anak saya pergi beberapa macam pameran Air Force ni. Bermulanya daripada 5 sampai ke Singapura Air Force Open House, sampailah ke Melaka ni. Adik sekarang pakai apa? Pilot jumpsuit. Pilot jumpsuit. Bila dah besar nanti nak jadi pilot ke? Tentera udara. Nak jadi tentera udara. Awak? Sama. Sekarang saya betul-betul berada di atas jentera penyelamat kebakaran lapangan terbang dan saya belanja view sedikit. Ni sebenarnya orang tengah beratur panjang lagi. Jadi kita perlu ambil sekejap sajalah. Panasnya. Peringatan mesra untuk pengunjung yang bakal datang ke karnival udara sebegini untuk membawa payung dan cermin mata hitam anda. Cuaca memang sangat panas. Panas. Ai.
Mungkin ada yang tertanya-tanya, mana pertunjukan udara? Sebelum itu, jom kita tengok siapakah barisan penerjun yang bakal melakukan aksi penerjunan bebas. Saya Lieutenant Colonel Salmu Azhari ataupun Lieutenant Colonel Azhari selaku Ketua Penyelaras dalam acara penerjunan bebas melibatkan dalam karnival ini iaitu Karnival Udara Melaka. So, untuk setiap kali penerjunan, kami akan naikkan penerjun seramai lebih kurang 16 ke 18 orang. Yang mana setiap kali penerjunan kita dapat lihat pada ketinggian 5,000 kaki menggunakan payung terjun free fall dan akan digugurkan 8 orang dan 8 orang. Ruang angkasa Melaka ini menjadi pentas bagi mereka. Pertunjukan ini dilakukan oleh pasukan payung terjun profesional memang terbaik. Menurut Exko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Negeri, Datuk Wira Abdul Razak Abdul Rahman berkata, mereka telah mencapai sasaran pengunjung buat KUAM 2023 kali ini. Kita dah lebih sasaran daripada sasaran kita 45,000. Tetapi alhamdulillah hari ini kita dah menerima tetamu-tetamu seramai lebih 50,000 dalam meraihkan memeriahkan juga Karnival Udara Antarabangsa Melaka. Dan insya-Allah seperti keputusan Kerajaan Negeri, kita akan penambahbaikan lagi untuk sempena tahun Melaka tahun hadapan. KUAM ini kita akan perbanyakkan lagi acara dan juga aktiviti. Dapat trompet tak ramai. KUAM 2023 terbaik. Lambatlah keluar tak up-nya. Okey. Antara yang kita akan bawakan pada hari ini juga, kita akan menemu bual beberapa individu ataupun penumpang wanita yang sudah pun menikmati kemudahan coach wanita yang disediakan. Kalau anda dapat saksikan, lebih kurang 4 pintu merupakan kawasan yang dikategorikan sebagai kemudahan coach wanita. Jadi saya bersama dengan 2 orang penumpang di sini yang nak bertanya juga, agaknya happy, gembira ataupun tidak selepas coach wanita ataupun kemudahan ini diperkenalkan. Jadi, Assalamualaikum. Assalamualaikum juga. Waalaikumsalam. Okey, siapa namanya terlebih dahulu? Liana. Namanya? Tasha. Okey, Liana dan juga Tasha. Kita dah tahu juga pastinya selalu naik train menggunakan perkhidmatan ini selepas ada dalam lebih kurang sebulan coach wanita ni diperkenalkan. Happy ke tak happy sebenarnya? Gembira ataupun macam mana? Gembira lah sebab selesa kita ada tempat untuk wanita sahaja kan. So kita tak ada bila pack, kita tak risaulah kan. Belum lagi pada waktu yang peak hours kan, perlu berhimpit dan sebagainya kan. Jadi mungkin apa beza Tasha sebelum dengan selepas coach wanita ni diperkenalkan? Saya sukalah sebab ada space yang kira khas untuk wanita, dan lepas tu kita pun tak ada bercampur dengan lelaki kan. Okey, kalau sebelum ni lah kan, sebelum adanya kemudahan coach wanita ni, apa agaknya situasi sebenarnya yang dialami, ketidakselesaan yang bagaimana? Terutamanya peak hour lah sebab kita tak tahu kiri kanan kita, mungkin lelaki kan. So kalau ada bag, of course kita boleh pegang bag ke apa. So bila sekarang bila himpit, kita tahu keliling kita semua perempuan. So kita tak perlu risaulah. Okey, yelah sebab baru diperkenalkan. Ada juga yang mungkin tak perasan. Macam tadi kan kita nampak ada juga yang masih lagi tak perasan sign ini terduduk di kawasan coach wanita kan. Ada penumpang lelaki yang duduk di kawasan ni. Jadi kalau Tasha, apa reaksinya selalunya kalau nampak, ada pengalaman tak nampak penumpang lelaki duduk di kawasan ni? Ada jugalah, tapi selalunya dia orang akan perasan kalau nampak banyak perempuan dekat situ, dia akan macam pelik kenapa ramai perempuan, dan dia sendiri akan fahamlah, dia akan bergerak ke coach lain.
Okey, melihat kepada ni lah kan sign dan juga bagaimana yang disediakan di kawasan kemudahan coach wanita ni, apa agaknya yang perlu ditambah baik bagi Liana sendiri? Saya rasa mungkin lebih banyak itulah kena ada enforcement macam polis ke, kadang-kadang tengok sebab kadang-kadang diorang ni kita bukan apa kita risaulah juga kan diorang duduk and polis kena kadang-kadang kena round-round jugalah. And saya rasa personally mungkin kita boleh tegur sebagai penumpang kot macam mungkin dia tak perasan kan. Maknanya semua pihak perlu ada mainkan peranan masing-masing. Terima kasih Liana dan juga Tasha. Okey, ini penumpang wanita ataupun perempuan. Jom kita ke hadapan sikit. Okey, juru kamera kita agak mencabar berada di dalam kawasan ini. Kita akan bersama-sama dengan penumpang lelaki pula. Ini dah berada di coach orang awam. Saya bersama dengan salah seorang individu yang sempat juga kita tegur tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini berhenti di kawasan mana? Kuasa Sentral. Okey, Kuasa Sentral. Sempat lagi lah saya nak bertanya. Okey, wujud tak, perasan tak wujudnya coach wanita ni? Perasan? Okay. Sejak bila? Sejak dah lama juga perasan. Maknanya hari-hari melihat tu adalah nampak perubahannya. Okey, melihat kepada dah ada coach wanita tu disediakan, bagaimana penumpang lelaki sendiri merasakan? Adakah ini seperti macam agak janggal untuk kalian, menyusahkan ke ataupun macam mana? Bagi saya macam biasa kot sebab kat KTM pun ada coach wanita. So bagi saya biasalah untuk wanita ada coach wanita untuk memudahkan penumpang wanita semua. Kalau kita tanya penumpang wanita, memang mereka rata-rata happy, selesa. Penumpang lelaki pula bagaimana? Dah ada coach wanita ni, rasa lebih selesa kalau tidak ada wanita di kawasan ini ataupun bagaimana? Boleh juga sebab mungkin penumpang wanita tak selesa duduk dengan lelaki ke kan. So bagi saya memudahkan diorang betul. Itu antara reaksi-reaksi kita sebenarnya nak dapatkan ramai lagi, tapi anda dapat sendiri saksikan ini merupakan train yang pada waktu begini tidak begitu sibuk, dan kabarnya sebenarnya train ini laluannya akan sibuk di waktu pulang kerja nanti pada waktu petang. Jom sama-sama kita saksikan di bahagian hadapan. Kalau kita saksikan masih ada lagi penumpang wanita yang duduk di kawasan ini, tapi yalah kalau tidak sibuk, dan kita harapkan agar kemudahan coach wanita ini digunakan sebaiknya baik penumpang wanita maupun penumpang lelaki dengan pemahaman yang sebenarnya ini adalah untuk selesa dan selamat bagi semua pihak sebenarnya. Okey, terus sahaja bersama dengan Malaysia hari ini kita nak kongsikan pula bersama dengan anda berkaitan dengan keadaan banjir di Kedah yang berlaku pada minggu lepas. Ayo sama-sama kita saksikan perkongsian laporan ini. Musim peralihan monsun timur laut dengan hujan lebat dan banjir melanda negeri di utara tanah air iaitu Kedah dan Perlis. Hujan lebat turun tanpa henti sejak minggu lalu mengakibatkan paras air sungai utama di negeri ini naik mendadak sehingga melimpah memasuki kediaman penduduk yang tinggal di pesisir sungai. Namun cuaca di utara Semenanjung kini semakin baik dengan penurunan jumlah mangsa banjir di kesemua PPS. Muhammad Azhan Mahtar, 35 tahun dari Kampung Nahmah Changlun berkata, air sungai Temin yang terletak 100 meter dari rumahnya naik dengan pantas memasuki rumah sehingga paras dada. Tak ada nak fikir lah barang-barang. Kami fikir BMD lah. Lepas main balik tengok barang-barang mak habis dah. Itulah. Tak sempat selamat. Tak sempat selamat. Banyak barang tak sempat selamat. Tu law ni balik ambil 20 penting. Manakala Rokiah Den 59 tahun berkata, air mula memasuki rumahnya pada jam 4 pagi ketika dia sedang menyediakan kuih untuk dijual di kedai. Cak saya buat cak je kan. Lepas tu Tata tengok ayat masuk ke pintu bawah tu kan. Saya tutup gas, saya lari keluar lah. Saya tak berani lah. Sebab minyak tengah panas kan. Takut meletup ke apa lagi. Lepas tu suami pun semua keluar lah. Tu ya, kita keluar kelas pinggan ni. Malah lebih merungsingkan, mereka yang terpaksa berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS, Sekolah Kebangsaan Bukit Hijau Pokok Sena ini mendakwa mereka mengambil pinjaman dan perlu membuat bayaran semula namun perniagaan tidak dapat dijalankan. Letih, tak amat letih lah.
Macam kami ni kan pinjam tekun. Kami kena umum kat tekun macam mana nak bayar. Bayar setiap barat. Dia tekun dia tak ada cuti. Walaupun cuti, duit kena jalan. Ini 3-4 ribu bang. Dan macam mesin-mesin semua. Ada yang hujan dan bawa lari pun 2 ya. Lain tu semua tak. Muhammad Nizam Abdul Rahman, 54 tahun, yang kini bekerja di Universiti Utara Malaysia UUM di Sintok membantu mangsa banjir dan penduduk kampung menangkap ular secara sukarela. Kita pergi tangkap, dapat tangkap, kita pulang guni, tekul lah APM akan ambil, kita bomba kan. Asman rumah banjir juga, sekat betih ya, ayak. Dalam banjir rumah kita pun, kita masih aktif bantu orang lagi. Rumah kita sini banjir, tapi orang pun kita bantu juga kan. Sehingga kini, keadaan banjir di beberapa daerah di Kedah sudah pulih dan kelmarin ke semua PPS sudah ditutup sepenuhnya. Semoga semua penduduk yang mengalami banjir kali ini dapat menjalani kehidupan mereka seperti sedia kala.
je. Sang pangeran tu lah. Sang pangeran. Kecil je orangnya. Ya ke? Okey, okey, boleh? Alright. Okey, ini adalah single pertama Amanda. Macam mana boleh tiba-tiba macam pelakon, lepas tu nak buat single? Okey, Amanda memang daripada kecil lagi, Amanda memang minat menyanyi. Tahu memang banyak sangat video Amanda berangan depan mirror, dekat YouTube lah Amanda nyanyi. Memang my whole family has always been memang semuanya menyanyi, main gitar, main piano daripada arwah atuk, my dad, my brother. Jadi hari tu awal tahun ni Sony Music Malaysia contact Amanda and ask if Amanda berminat tak nak sign with them and work with them untuk keluarkan single. Jadi itulah permulaan segala-galanya. Sang Pangeran. Yes. Dapat terus Sang Pangeran ni, ceritanya pasal apa Sang Pangeran ni? Okey, Sang Pangeran ni, nama Sang Pangeran tu maknanya anak raja. Prince. Dia bukan sahaja girlfriend ke boyfriend ke. Kalau kita lihat dari aspek lain, dari segi lain, ia juga boleh ditujukan kepada ayah ke, abang, atuk, cikgu kan. Any figure yang kita ada dalam hidup kita yang kita sayang, kita cinta. Itulah Sang Pangeran kita. Bagus. Bolehlah kat saya juga, Faria. Boleh. Siapa? Tak apa. Isteri saya. Nasib baik isteri. Okey, so bagaimana Amanda melihat bila ada single baru ni kan? Cabaran dia kan, tanggungjawab tu rasa macam alamak. Rasa walaupun kita tahu ini impian kita, pastinya ini satu cabaran juga. Amanda rasa okey setakat ni sebab Amanda, I have been on social media juga selama ni. Amanda ada buat pelakon, ada buat acting juga sikit-sikit. Jadi bila keluarkan lagu ni, dia macam jejak satu lagi industri music pula. Cabang lain lah. Dia masuk cabang lain pula. Yang Amanda pun memang selama ni Amanda mengimpikan. Tapi dia macam nak kena carry juga satu tanggungjawab untuk, sebab kita bukan buat suka-suka kan. Kita mula-mulanya mungkin suka-suka, tapi lama-lama tu kita tahu juga yang kita nak kena keluarkan music yang berkualiti kan. Hasil-hasil kita tu. Okey, cakap tentang muzik yang berkualiti ni. Awak sendiri memang ini adalah Amanda? Muzik yang sebegini ataupun sebenarnya nak mencabar dengan genre yang lain pula? Kalau ikutkan Amanda sendiri, sebenarnya Sang Pangeran ni bukan genre yang Amanda biasa bawa sangat. Amanda biasa bawa macam ballad ataupun R&B kan. Yang macam melo-melo sikit. Macam rock-rock kapak sikit pun ada juga. Galau-galau. Wings search sikit. Serius tak? Tapi bila dapat lagu macam ni macam mana? Itulah antara itu antara cabaran juga untuk Amanda. Amanda masa mula dengar ni Amanda macam kita try dulu, kita buat demo, kita record sesuai ke tak. Dan pencipta lagu ni Akram Kadir from Floor 88, dia pun rasa macam sesuai Amanda dengan lagu ni. Kebetulan pula Amanda pun memang dari kecil-kecil berangan nak kahwin dengan raja. Dapat pula lagu Sang Pangeran. Ingat dah dapat anak raja tu? Belum. Muda lagi lah. Belum sabar. Dapat pula. So lepas ni tengah ada single baru ni, ada tak lagi macam berangan-angan macam nak berduet dengan Hanif Miswan ke? Boleh kita buat lagu bertiga? Tiga suara? Boleh. Kamu biasa menggegar. Kalau kita kalau lagu-lagu kita macam kita tu je. Kita tu je dah senang. Boleh. Hangat di pasaran ke harapannya dengan karier sebagai penyanyi. Harapan sebagai penyanyi ni Amanda harap sangat yang first of all kita fokus dulu lagu Sang Pangeran ni lah kan. Untuk first debut ni yang Amanda harap sangat yang Amanda punya muzik boleh menyentuh hati rakyat-rakyat Malaysia. Dan menceriakan hari Saya sukalah karakter awak ni. Kan? Ya ke? Bawa kita pula nak macam ni. Okey, untuk peminat dan juga mungkin nak kenal dengan Amanda macam mana? Boleh follow Amanda dekat Instagram Amanda. Social media Amanda semua Amanda Amri. All the best Amanda. Thank you. Semoga terus Terima terbang. kasih kerana menjemput Amanda hari ini. Nanti datang lagi. Semoga bertemu dengan Sang Pangeran yang benar betul-betul hatinya. Amin. Mantap. Okey, apa yang kita nak teruskan? Okey, ini kita nak war-warkan perkataan Minggu Saham Amanah Malaysia 2023 yang sedang diadakan di Bertam, Pulau Pinang. Banyak aktiviti menarik yang sedang dijalankanlah di sana seperti boleh buka akaun ASB di Reruai ASNB, buka akaun di Maybank dan paling penting anda dapat memenangi banyak hadiah-hadiah yang menarik seperti sebuah rumah yang berharga RM500,000, kereta, motor dan sebagainya lah. Jadi jemput semua ahli keluarga untuk datang beramai-ramai ke MSEM 2023
daripada 30 September 2023 hinggalah 7 Oktober. Kita panggil juga MSAM. MSAM, okey. Ya, MSAM. Okey, lepas tu kita nak kongsikan juga melastik ke hatimu. Okey, pasangan merpati Dua Sejoli, Ziyad dan Haura dah kembali lagi. Perangai masing-masing pun masih tak nak kalah ya. Tapi apa pula drama kali ini? Saksikan melastik ke hatimu 2 setiap Khamis hingga Sabtu jam 9 malam di TV3 atau stream eksklusif HD melalui Tonton. Dibintangi Jananik, Andi Bernade, Wani Khairi dan juga ramai lagi. Seperti anda boleh saksikan sekarang inilah ya. Jadi jangan lupa untuk bersama kami lagi esok. Kita ada soal luang sangat menarik. Ini semua orang guna ni, iaitu QR code kan. QR code. Apa kita bincangkan? Ada kebaikan ke keburukan apa sebagainya? Betul. Lebih pemahaman jelas esok. Okey? Bye, jaga diri. Senyum selalu. Assalamualaikum.